Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk subtopik 4.7 pembiakan tumbuhan. So, sebelum ini kita dah tengok pembiakan haiwan, iaitu kita lah manusia kan. So, sekarang ni kita fokus pada pembiakan tumbuhan. Jadi, sebelum kita pergi itu, kita kenalah dulu kenal apa? Kenal bahagian tumbuhan kan. So, yang pertama kita tengok dulu organ pembiakan untuk betina bunga. Dia bermula dengan stigma, lepas tu ada stil, dan stil ini bersambung dengan ovari, dan dalam ovari ada ovul. So, ini ialah pistil, iaitu organ pembiakan betina bunga. Untuk organ pembiakan jantan bunga, dia cuma ada dua, iaitu stamen. Dalam stamen ada anther, dia ada filamen. Dan rangi ialah biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Kenapa dia perlu tarik perhatian serangga dan haiwan? Supaya mereka tolong jadi ejen pendebungaan untuk pembiakan tumbuhan. Dan bahagian bawah bunga itu ada sepal. Apa ini sepal? Sepal ialah biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kudup. Apa itu peringkat kudup? Iaitu bunga itu belum lagi berkembang. Pendebungaan. Terdapat dua jenis bunga, iaitu bunga bisex ataupun bunga unisex. Apa maksud bi? Apa maksud uni? Uni apa maksud uni? Uni maksudnya satu. Jadi bi maksudnya dua. Unisex, satu jantina. Bisex, dua jantina. Okey, kebanyakan bunga adalah bisex kerana mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan. Jantan stamen dan betina pistil dalam bunga yang sama. Macam contoh tadi lah, gambar rajah tadi lah kan, yang pertama sekali. Bunga unisex pula tidak lengkap kerana bunga unisex hanya mengandungi stamen atau pistil. Maksud unisex pula cuma ada satu je lah. Next, contoh bunga unisex ialah bunga jagung ataupun bunga betik, dan hanya bunga betina yang akan menghasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Okey, ini contoh kerata rentas untuk jenis bunga. Tengok yang sebelah kiri. Sebelah kiri ialah jenis unisex. So, seperti yang kita nyatakan tadi, unisex dia adalah mengandungi stamen sahaja ataupun mengandungi pistil sahaja. Apa stamen? Stamen ialah organ pembiakan jantan. Dia ada anther, dia ada filamen, itu saja. Ataupun kalau dia cuma adalah organ betina, dia adalah bunga betina, dia ada stigma, stil, ovari, ovul. Okey, dua ada rangi ya. Dua-duanya ada rangi, dua-duanya ada sebab dia belum bercambah. Okey. Next, bisex. Bisex pula ialah bunga yang ada kedua-duanya stamen dan pistil, macam gambar rajah depan tadi. Okey, ini ialah contoh pokok betik. Yang ini kiri ialah bunga jantan, kanan ialah bunga betina. Ini untuk pokok jagung, kiri bunga jantan, kanan bunga betina. Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Dan anther yang matang akan pecah dan membebaskan butir debunga. Anther yang matang akan pecah dan membebaskan butir debunga. Sesetengah butir debunga mungkin tersebar ke atas tanah dan ada yang dibawa oleh ejen pendebungaan ke stigma bunga. Siapa ejen pendebungaan? Serangga tadilah. Okay? Serangga yang tertarik dengan rangi iaitu kelopak bunga tadi tu. Pendebungaan terbahagi kepada dua, iaitu pendebungaan sendiri atau
pendebungaan kacuk. Okey, yang ini ada dalam buku teks. Sebelah kiri ialah pendebungaan sendiri, iaitu butir debunga dari atas jatuh ke pokok yang sama, sama ada daripada kelopak bunga A ke kelopak bunga B, ataupun dia jatuh kelopak bunga A ke kelopak bunga B, ataupun dia jatuh dalam kelopak bunga dia sendiri. Ini pendebungaan sendiri. Pendebungaan kacuk ialah daripada pokok A pergi ke pokok B. Dia ada pokok yang berbeza. Kita tengok dulu pendebungaan sendiri. Butir debunga dipindahkan ke stigma bunga lain tetapi pada pokok yang sama. Okey, butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain tetapi pokok yang sama. Butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang sama. Pendebungaan kacuk. Butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain dan pokok yang lain tetapi daripada spesies pokok yang sama. Dia kena ada pokok yang sama. Kalau bunga ros kepada pokok bunga ros. Okey, ejen pendebungaan. Siapa? Tu clue dekat gambar tu. Angin, haiwan dan serangga serta manusia merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan butir debunga. Okey, tengok ini gambar rajah ni. Tengok nombor 1. Butir debunga daripada enter bunga A melekat pada badan atau kaki serangga, dan butir debunga yang dibawa oleh serangga dipindahkan ke stigma bunga B. Yang ini proses pendebungaan, proses pemindahan butir debunga oleh ejen pendebungaan. Haiwan dan serangga. Butir debunga biasanya melekat pada paruh atau badan haiwan. Apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar, butir debunga dia akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Okey, ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga. Yang pertama, rangginya besar, dia juga berwarna-warni. Okey, dia beranggi besar, dia berwarna-warni. Dia juga mempunyai nektar dan berbau harum. Apa itu nektar? Nektar ini ialah madu. Okey. Menghasilkan butir debunga yang kasar dan melekit. Apa maksudnya kasar? Maksudnya dia nampak lah kalau dapat tengok dengan mata kasar. Dan butir debunga ini biasanya adalah jenis yang melekat-lekat dekat baju, kat seluar awak kalau dekat dengan bunga tu. Contoh bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ialah durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari dan juga bunga ros. Dan ada banyak yang lain lah. Ini contoh-contoh saja. Angin. Okey, yang mana ejen pendebungaan oleh angin ialah butir debunga yang ringan ditiup angin dan sampai ke stigma bunga. Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh angin. Yang pertama, berwarna putih atau pudar. Berwarna putih. Butir debunga yang banyak, kecil, licin dan ringan. Filamen dan stilnya yang panjang. Dan debunga ini contohnya ialah jagung, rumput dan padi. Okey, kelebihan pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk ialah menggabungkan bahan genetik daripada dua pokok induk yang sama spesies.
pendebungan kacuk mempunyai banyak kelebihannya. Okey, antaranya ialah pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Tanaman mempunyai varieti yang baru. Apa maksud varieti yang baru? Mungkin dia ada ciri, mungkin warna bunga dia lain lebih cantik ke. Yang ketiga, biji benih lebih berkualiti. Dan keempat, pokok baharu mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap rosak dan juga penyakit. Ini sangat pentinglah bagi petani. Kalau tak, sakitlah nanti. Sebab pokok senang rosak dan mudah mati apabila kena serangan perosak ataupun penyakit. Aplikasi pendebungan kacuk dalam bidang pertanian. Okey, di Malaysia, pendebungan kacuk dalam industri pertanian bukanlah sesuatu yang asing. Teknik ini digunakan secara meluas untuk mengeluarkan hasil tanaman yang lebih baik dan berkualiti tinggi. Okey, ini ialah contoh-contohnya. Okey, yang ini ada dalam buku teks. Contohnya kalau dalam pokok kelapa sawit, pokok induknya lah Pisifera dan Dura, dan dia akan menghasilkan tenera. Apa kelebihan tenera? Hasil buah dan isinya lebih banyak dan tempurungnya adalah lebih nipis. Betik, Sumbang 6 dan Sunrise Solo menghasilkan pokok baru yang bernama Exotica. Exotica ini hasilnya buahnya adalah lebih manis dan berisi. Kalau dia jenis jagung, jagung manis dan jagung manis dari Taiwan dan Mexico. Kita dapatlah jagung mas madu. Hasil buahnya adalah lebih manis, besar, daya tahan terhadap penyakit dan kemarau adalah lebih tinggi. Kalau dalam padi, contohnya jenis Siam 29 dan jenis Pebifen. Dapatlah pokok kacukan yang bernama Malinja. Dan kelebihan padi jenis Malinja ini ialah dia lebih cepat masak dan juga lebih banyak. Okey, ini ialah contoh-contoh gambar kacukan dia macam ni: jagung mas madu, betik Exotica, ini biji sawit tenera, yang ini tadi apa ni, padi. Padi apa nama padi tadi? Padi Malinja. Okey, proses persenyawaan. Selepas pendebungaan, maka proses persenyawaan akan berlaku, iaitu gamit jantan yang dibawa oleh debunga akan bercantum dengan gamit betina yang di dalam ovul. Okey, gambar rajah ini ada dalam buku teks. Yang pertama, butir debunga jatuh ke atas stigma. Stigma lah yang ni, this one. Okey, tiup debunga tumbuh ke arah ovari membawa gamit jantan. So, dia jatuh ke bawah. Ini yang digerak ni, dia bergerak. Sebab dah tengok gambar ni, yang dibesarkan, ada gamit jantan bergerak dalam dia punya tiup debunga. Dan nombor 3, selepas tiup debunga menembusi ovul, gamit jantan bercantum dengan gamit betina, dan ini yang dinamakan sebagai persenyawaan. Struktur biji benih dan fungsinya. Okey, gambar rajah sebelah kanan ni awak nampak itu semua biji benih dan dia ada pelbagai bentuk dan fungsi. Selepas persenyawaan berlaku, ovul dalam ovari berkembang dan menjadi biji benih. Berkembang dan menjadi biji benih. Biji benih yang terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji atau testa. Bahagian bunga yang lain pula akan layu dan gugur. Biji benih terbahagi kepada dua jenis, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Apa maksud mono? Mono maksudnya satu, di maksudnya dua. So, ini ialah struktur biji benih jenis dicotyledon dan juga monocotyledon. Okey, tengok sebelah 4.32 dahulu, iaitu dicotyledon, iaitu biji benih kacang hijau. So, untuk biji benih kacang hijau, dia ada testa, dia ada mikropil, dia ada helium,
Ini ialah keratan hadapan. Manakala kalau keratan memanjang, awak akan nampaklah apa itu testa, apa itu plumule, apa itu radical, apa itu cotyledon. Dan semua plumule, radical dan cotyledon inilah disebut sebagai embrio. Testa ini ialah sebagai kulit luar yang melindungi dia tu. Untuk struktur biji benih jagung, ayat ini ialah jenis monocotyledon. Monocotyledon maksudnya satu lah. Okay. So, ini A, pandangan hadapan, ada kulit biji dan radical. Manakala keratan memanjang dia, kamu akan nampak kulit biji, endosperma, cotyledon, plumule dan juga radical. Dekat dalam lah dia punya plumule, dia punya radical tu. Plumule dan radical tu nampaklah dekat kalau keratan itu memanjang. Okay, 4.7, ini struktur, ini fungsi. So, kalau tengok bahagian kulit biji, ada testa. Testa ialah melindungi biji. Hilum ialah tempat biji benih melekat pada buah. Mikropil ialah liang kecil yang membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Bahagian embrio, ada plumule, iaitu bahagian embrio yang berkembang akan menjadi pucuk. Radical ialah bahagian embrio yang akan berkembang menjadi akar. Cotyledon ataupun endosperma ialah tempat yang menyimpan dan membekalkan makanan untuk percambahan biji benih. Percambahan biji benih. Semasa percambahan, testa pecah dan radical akan mula muncul dan tumbuh ke bawah untuk membentuk akar. Ini kan tadi radical tadi dia akan bentuk akar. Manakala plumule pula dia akan tumbuh ke atas menjadi pucuk, dan sesetengah cotyledon tumbuhan keluar dari tanah dan disebut sebagai percambahan epigel. Okey, tumbuhan keluar dari tanah dan disebut sebagai percambahan epigel. Terdapat juga cotyledon yang tetap berada di dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. Percambahan jenis ini dikenali sebagai percambahan hipogel. Okey, hipogel ialah dia tetap berada di dalam tanah. Percambahan epigel ialah apabila tumbuhan keluar dari tanah. Okey, ini ialah gambar rajah untuk percambahan epigel. Epigel tadi, apa tadi maksud epigel tadi? Epigel ialah keluar dari tanah. So, tengok sini, tengok gambar 1, tengok gambar 2, radical tadi mula keluar dan jadi akar. Dan tengok dia punya biji benih ini mula keluar dari tanah. Ini disebut sebagai percambahan epigel, dan plumule pun mula keluar dan membentuk pucuk yang baru. Plumule mula keluar jadi hasillah pucuk yang baru. Dan cotyledon tadi yang mengandungi sumber makanan, awak nampak dia dah jadi makin kecut. Kenapa? Makanan dah habis digunakan untuk besaran tumbuhan anak pokok itu. Ini ialah percambahan hypogel, iaitu biji benih itu kekal dalam tanah. So, radical akan tumbuh jadi akar, manakala plumule akan bercambah jadi pucuk. Dan cotyledon ini akan terus memberi makanan pada anak pokok itu sehinggalah anak pokok itu membesar dan boleh membuat makanan sendiri. Syarat percambahan biji benih. Yang pertama, air. Yang kedua, udara. Yang ketiga, suhu yang sesuai. Okey. So, saya setakat itu saja untuk hari ini.